Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai kepada jilid yang ketiga. Kandungan dalam jilid yang ketiga ini ada kitab zakat, puasa, haji, korban dan akikah. Jilid yang kedua hanya semata-mata bab solat. Jilid yang pertama bab taharah. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang besar buat kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Pihak masjid bermurah hati untuk meminjamkan kepada tuan-tuan buku ni, jilid yang ketiga ini. Boleh guna, boleh pakai, boleh baca, tapi tak boleh bawa balik. Dah balik nanti kena simpan, esok datang lagi ambil lagi. Masalahnya bila bawa balik macam seri yang lepas, sekali bawa balik esok datang yang kedua tak ada dah, tertinggal dah, tertinggal hilang pula dah. Jadi tuan-tuan bila baca ini insya-Allah tuan-tuan akan mengadap kitab. Kita tengok word by word apa yang kita baca dalam setiap tajuk itu insya-Allah. Kita masuk pertamanya kepada kitab zakat. Ada beberapa perkara yang sangat muhim kita ketahui, kita tahu sebelumnya kita mula membaca kitab atau bab zakat ini. Pertama, daripada sudut dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah, ila akhir ayat. Dirikan olehmu akan sembahyang 5 waktu dan keluarkanlah olehmu akan zakat. Jadi hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, seperti mana wajibnya kita mendirikan sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran terdapat 32 kali Allah sebut zakat. 32 kali, diulang sebanyak 32 kali, dan 26 kali daripadanya berganding dengan solat. Aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Digandingkan zakat itu dengan solat dan disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Sementara yang 6 kali lagi zakat itu disebut secara bersendirian. Jumlah kalimah zakat di dalam Quran ada 32. Itu tidak termasuk dengan perkataan solah. Solah juga membawa makna zakat di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah. Sedekah di situ maksudnya ialah zakat juga. Tak termasuk sedekah itu. Yang masuk betul-betul, yang disebut betul-betul secara jelas zakat ada 32 kali. Baik, itu dalil yang mewajibkan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nak menyebut tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bagaimana mana hamba-Nya yang sudah wajib mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mengeluarkannya. Ini ancaman Allah yang maha dahsyat.
Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Mafhumnya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak, termasuk juga menyimpan harta-harta kekayaan yang lain, menyimpan duit dan sebagainya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi tidak diinfak pada jalan Allah, iaitu zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka itu dengan azab neraka yang sangat pedih. Bagaimana bentuknya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma, pada hari itu, harta atau emas atau perak yang disimpan tanpa keluarkan zakat akan dicairkan oleh Allah di dalam api neraka sehingga mendidih, kemudian dituang padanya, fatukwa biha jibahuhum, akan dicurahkan, dituangkan dengannya itu air yang mendidih, ya, jibahuhum, dahi mereka, wa junubuhum, dan tulang rusuk mereka, wa zuhuruhum, dan belakang mereka. Ngeri tuan-tuan ya, emas yang sedang menggelegak itu, fatukwa biha jibahuhum, dituangkan ke atas dahi mereka, wa junubuhum, dan rusuk mereka, wa zuhuruhum, dan belakang mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah dia yang kamu simpan, inilah dia harta kekayaan yang kamu simpan dahulu, yang kamu tidak keluarkan zakat. Fazuku, maka rasakanlah, ma kuntum taknizun, daripada apa yang kamu simpan itu. Okey tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Abbas, Nabi SAW selepas turunnya ayat ini, ancaman bagi orang yang ada harta tapi tidak keluarkan zakat ini, Nabi SAW melarang para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jika Nabi melarang pada sahabat secara khusus, maka umumnya adalah kepada kita juga, melarang pada kita secara umum daripada menyimpan harta tanpa keluar zakat. Jangan kamu simpan harta kekayaan tanpa dikeluarkan zakat. Atau lebih umum, ia membawa mana, jangan kamu simpan harta banyak-banyak, infakkanlah fi sabilillah. Secara umumnya ayat ini Nabi menegah para sahabat supaya jangan menyimpan harta, janganlah simpan harta, infakkanlah fi sabilillah. Lalu bangun seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kami tak boleh menyimpan harta, apakah yang boleh kami simpan ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhis ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira wa zaujatan salihah. Simpanlah oleh kamu 3 benda. Pertama, lisanan zakira, sepotong lidah yang banyak zikirnya menyebut nama Allah, sepotong lidah yang basah sentiasa berzikir menyebut nama Allah. Tak kiralah dengan kalimah-kalimah thayyibah apa pun, tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, tahlil ke, haukil ke, istighfar ke, selawat ke,
ataupun al-asmaul husna tu. Gunakanlah lidah kita untuk menyebut kalimah-kalimah thayyibah itu sebanyak mungkin. Itu maknanya orang yang menyimpan sepotong lidah yang banyak zikirnya pada Allah. Bila kita mati esok, kita bawa, ya Allah, inilah lidah yang aku simpan untukmu ya Allah. Lidah yang sentiasa zikir menyebut namamu ya Allah. Yang kedua, wa qalban syakira, dan sekeping hati yang banyak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang memiliki sekeping hati yang banyak syukurnya, dia sentiasa menyebut alhamdulillah. Sama ada dia dapat nikmat daripada Allah ataupun dapat musibah daripada Allah, tetap juga dia akan menyebut alhamdulillah. Seperti ikrar kita dalam setiap pagi solat subuh, solat fardu subuh, dalam doa kunut kita adalah pas ikrar pada Allah, falakal hamdu ala ma qadait, bagimu ya Allah segala puji di atas apa yang engkau berikan kepada aku, di atas apa yang engkau takdirkan kepada aku. Engkau takdirkan dengan nikmat yang baik, aku sebut alhamdulillah. Engkau takdirkan aku dengan musibah, aku tetap juga menyebut alhamdulillah. Kalau ada dua sifat ini, itu tandanya orang yang sedang menyimpan sekeping hati yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyebut alhamdulillah ketika dapat nikmat, tapi di saat dia disentuh dengan musibah, dia sudah merempuh-rempus, dia sudah memaki-maki, habis orang kena maki. Sampai na'udzubillah, Allah pun kena maki juga. Na'udzubillah. Simpanlah sekeping hati yang banyak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, simpanlah isteri, seorang isteri atau beberapa orang isteri, maksimum 4 yang soleh. Simpanlah isteri yang soleh, solehat. Sahabat tanya, apakah ciri isteri-isteri yang soleh ya Rasulullah? Ciri-ciri isteri yang solehah ialah banyak membantu suami dalam urusan agama. Itu dia ciri utama. Nak menjadi isteri yang soleh, dia kena banyak bantu suami dalam urusan agama Allah. Wallahu alam. Itu dia yang boleh disimpan. Harta tak usah simpan. Infak. Kemudian kelebihan orang yang berzakat. Apakah kelebihan orang yang berzakat? Sama ada zakat itu zakat wajib ataupun zakat sunnah. Zakat wajib zakatlah, zakat sunnah itu sedekah. Apakah kelebihannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentenglah harta kamu dengan zakat, lindungilah harta kamu daripada kebinasaan melalui zakat. Maknanya kalau kita sudah memiliki harta yang wajib dikeluarkan padanya itu zakat, tetapi tidak dikeluarkan zakat, pasti harta itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi ingatkan, hasinu amwalakum bizzakah, bentenglah, benteng, lindungilah harta-harta kamu itu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan berubatlah di atas semua penyakit kamu itu dengan sedekah. Rupanya sedekah ini merupakan satu cara untuk berubat daripada segala jenis penyakit. Rupanya sedekah ini merupakan satu cara untuk berubat daripada segala jenis penyakit. Tuan-tuan, wadawu, berubatlah kamu daripada segala jenis penyakit itu dengan sedekah. Ada sedikit harta, di saat kita sakit, sedekahkan, sedekah. Dengan niat berubat dengan sedekah. Apabila kita taat apa yang
disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya pastilah kita akan dapat hasilnya. Sebab kita kata kita membenarkan apa-apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang pertama, supaya dapat jadikan zakat itu sebagai benteng pada harta kita, dan kita jadikan harta kita itu sebagai ubat di saat kita ada sakit. Wadawau, berubat kamu dengan di atas penyakit kamu dengan sedekah. Kelebihan yang kedua, hadis yang kedua tentang kelebihan zakat ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsi zakah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun, tidak akan binasa harta, tidak akan binasa harta, fi bahrin, di laut. Sama ada kita ada harta simpan kat laut, wala barrin, dan di darat. Sama ada kita memiliki harta di laut atau kita memiliki harta di darat, tuan-tuan, tidak akan binasa. Illa bihabsiz zakat, illa bihabsiz zakat, kecuali mereka yang menahan zakatnya. Sudah wajib harta yang ada di laut itu dikeluarkan zakat, tapi dia tahan harta itu tidak dikeluarkan zakat. Ataupun hartanya yang ada di atas darat ini sudah sampai waktunya, sudah sampai waktu haul dan nisabnya untuk dikeluarkan zakat, tapi dia tahan, dia tidak keluarkan zakat dengan berbagai alasan lah kot. Maka harta ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma halak, tidak akan binasa harta di laut atau di darat, kecuali yang membinasakan iaitu ialah menahan daripada zakat. Itu antara tuan-tuan ya, ancaman ataupun kelebihan zakat itu dapat menjadi benteng pada kita, benteng kepada harta yang kita miliki. Itu yang ketiga kelebihan. Dan yang keempat, masuk pada hampir dengan kitab zakat itu ialah pengertian zakat itu apa. Apa makna zakat yang saya sebut ni belum ada dalam kitab itu, masih di luar ya. Sebab kita direngkas, sedangkan cerita tentang zakat ni sangat luas. Okay. Pengertian dalam sudut bahasa, mengikut bahasa, zakat itu apa? Bahasa, maksud sini bahasa Arab lah, bahasa Ori. Ma makna zakah fil lughah? Apa makna zakah dalam bahasa, segi bahasa? Saya ambil empat pengertian mengikut bahasa Arab. Yang pertama, bermakna al-barakah. Zakat itu dalam bahasa Arab membawa makna barakah. Maknanya mana-mana harta yang dikeluarkan atas itu zakat, pasti Allah akan jamin harta itu dapat barakah, dapat kebaikan daripada harta itu. Barakah, orang kita sebut berkat. Berkat, tak berkat itu gaji besar pun tak berkat. Barakah, berkat tu sebenarnya asalnya barakah lah. Yang kedua, an-nama, bermakna subur. Zakat daripada segi bahasa yang kedua membawa makna subur. Harta, mana-mana harta yang sudah ada di dalam itu wajib keluar zakat, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka harta yang tinggal itu menjadi subur, membiak, subur membiak. Maknanya kalau sudah ada wajib zakat di situ, tiba-tiba dia tak tahan, maka harta itu akan menjadi stres. Zakat itu tak boleh menyubur. Harta itu menjadi harta yang sakit. Ya, sakitlah, dia tidak menyubur, tidak subur, sebab stres. Harta pun stres kan? Bukan kita je stres, harta pun stres. Ya Allah, Tuhan aku ni kenapa bakhil sangat ni? Patut aku dah keluarkanlah zakatnya. Jadi stres, bila stres dia menjadi beku, jumut.
kering kontang, tidak subur. Yang ketiga, az-zakah fil lughah bermakna at-taharah, suci. Mana-mana harta yang sudah dikeluarkan padanya itu zakat, maka harta yang baki itu menjadi suci, bersih. At-taharah, menjadi suci dan bersih, tak kotor lagi lah, betul-betul menjadi hak kita dah. Yang menjadi stres ni, yang menjadi tak berakatnya, sebab dalam tu ada harta hak orang lain, ada harta hak milik fakir dan miskin. Tiba-tiba kita ngam juga, kita simpan juga, kita makan harta orang lain, itu kata stres. Tapi kalau sudah dibersihkan, dikeluarkan zakat, maka harta yang tinggal itu menjadi taharah, menjadi bersih. Yang keempat, ini membawa makna yang ketiga jugalah, zakat ini membawa makna as-solah. Solah tuan-tuan, solah juga membawa makna taharah, bersih. Mana-mana harta yang sudah dikeluarkan zakat, dia menjadi harta yang as-solah, harta yang bersih, harta yang taharah. Itu daripada sudut bahasa. Adapun daripada sudut syar'inya atau istilahnya, zakat itu membawa makna bahagian-bahagian tertentu daripada harta yang dimiliki untuk diambil dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kita ambil beberapa bahagian daripada harta yang kita miliki itu, ambil dan berikan kepada hak, pada orang, kepada hak yang menerima, hak orang yang menerimanya, iaitu asnaf tadilah, ada asnaf, 8 asnaf tu boleh menerima hak kita, zakat itu, dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat sah tertentu. Kalau tidak mengikut syarat sahnya pun tak luluh jugalah zakat, kena ikut syarat-syarat sahnya. Baik, barulah kita masuk pada Kitabuz Zakah, muka surat 246. Padahal muka surat pertama ni, tapi kita sambung daripada bab solah itu jadi muka surat 246. Tajuk kecilnya, tajuk besarnya kitab zakat, tajuk kecilnya perkara 225, perkara yang wajib zakat. Perkara yang wajib zakat mengikut mazhab Asy-Syafi'i, bukan ikut mazhab yang lain. Mazhab yang lain berbeza daripada mazhab Syafi'i. Dalam konteks mazhab Syafi'i, kita adalah sebagai pengamal mazhab Syafi'i, ini dia perkara-perkara yang wajib dikeluarkan zakat. Pertama, binatang ternak, iaitu umpama unta, lembu, kerbau, kibas dan kambing. Menternak ayam berapa juta sekalipun tak keluar zakat. Menternak itik, dalam YouTube tu sampai juta orang menternak itik kat Vietnam ke kat negara China, tuan-tuan tu. Boleh dibawa naik masuk kapal pula tu, dibawa ke negara lain. Masya Allah, orang China bawa kerja betul-betul dia buat. China, maaf, itik, ayam dan apa juga yang berkaki dua tidak wajib keluarkan zakat. Yang wajib ialah binatang ternak yang berkaki 4, al-an'am, yang berkaki 4. Okay. Kalau ada orang ternak rusa, rusa tu kaki 4, wajibkah keluarkan zakat? Wajibkah keluarkan zakat? Di sini jadi masalah. Masalahnya apa? Belum termaktub dalam undang-undang zakat rusa ini. Majlis Fatwa Kebangsaan kena duduk semeja, ambil keputusan sama ada ini rusa yang diternak ni wajib keluar zakat atau tidak. Kalau dah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan rusa itu wajib keluar zakat, maka wajib keluar zakat. Selagi dia tak putus, belum lagi lah. Sebab tak ada dalam perlembagaan undang-undang zakat mazhab Syafi'i rusa. Ya, arnab, arnab pun kaki 4 juga kan. Pandai cikgu tanya. Arnab. Arnab, adakah arnab itu al-an'am?
wallahu alam. Tapi dia kaki 4 lah. Tapi yang sudah termaktub dalam undang-undang mazhab Syafi'i yang dikatakan binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakat apabila sudah cukup bilangannya, cukup nisabnya, pertama unta, lembu, kerbau, kibas dan kambing. Kibas ni bahasa kita ni kambing biri-biri, kambing beri-beri, kibas. Dan kibas ni istimewa, binatang yang istimewa. Kalau kambing yang boleh dikeluarkan dan yang boleh dijadikan korban atau akikah adalah sudah berusia 2 tahun dan masuk hari pertama tahun yang ketiga, boleh, baru boleh sah dikeluarkan, dijadikan akikah atau korban. Tetapi kibas mengikut sebahagian daripada pendapat mazhab ini, ulama mazhab Syafi'i, apabila seekor kibas itu sudah cecah usia 6 bulan boleh dijadikan akikah dan boleh dijadikan korban. 6 bulan. Sebab kibas apabila cecah 6 bulan dagingnya itu sudah matang, sudah sedap dimakan, lembut dan manis. Tak usah tunggu 2 tahun lah, rugilah rugi dia punya penternak kan, baru nak dijadikan sebagai komersial untuk zakat atau akikah. Di Indon, kalau kita akikah anak online kat Indon, dia akan sembelih kibas usia 6 bulan. Pendek kata, yang diakikahi dengan binatang yang disembelih itu lebih kurang sama besar lah, lebih kurang sama besar, kecil lah sebab dia 6 bulan. Itu dia kibas. Yang kedua, ithman, iaitu emas dan perak. Termasuk dalam emas dan perak ini ialah wang atau duit simpanan. Termasuk dalam emas dan perak ini ialah duit simpanan kita. Okay. Emas dan perak ini, emas ini walaupun digunakan emas itu sebagai perhiasan, ada kalanya emas perhiasan ini wajib keluarkan zakat, ada di antaranya yang tidak wajib keluarkan zakat. Yang wajib keluarkan zakat ialah emas perhiasan yang sudah melebihi uruf sesebuah negeri itu, kebiasaan perhiasan pada sebuah negara itu, sebuah negeri itu. Tak sama uruf antara satu negeri dengan satu negeri di Malaysia ni. Yang paling sikit sekali KL, Kuala Lumpur, urufnya ialah sekadar, subhanallah, mana catatan tadi dah lupa, dah hilang dah. Hurufnya paling sikit dah tak jumpa dah. Tetapi di negeri Perak, huruf perhiasannya ialah 600 gram. Yang paling sikit tadi saya ingat 250 gram di Kuala Lumpur, itu yang paling sedikit sekali, 250 gram itu uruf. Kalau lebih daripada 250 gram, yang lebih itu wajib keluar zakat. Di negeri Perak 600 gram. Kalau cukup-cukup emas perhiasan seorang wanita itu bila ditimbang semuanya cukup-cukup 600 gram, adakah wajib keluar zakat? Belum. Itu baru maksima urufnya. Emas yang boleh dipakai sebagai perhiasan maksima 600 gram. Kalau 650 gram ditimbang semua sekali dengan cincinnya, dengan itu semua timbang, tengok ada 650 gram, maka yang 50 gram itu wajib keluarkan zakat. Kalau di negeri Johor, itu banyak, 850 gram, dekat sekilo 850 gram urufnya.
Kalau 860 gram, yang 10 gram tu dia wajib keluarkan zakat. Jadi tidak sama tuan-tuan dia antara satu negeri dengan satu negeri, mengikut keputusan Jabatan Mufti negeri masing-masing. Begitu. Tapi Perak ni kata tak tinggi dan tak rendah lah. 600 gram. Kaedahnya macam mana nak kira? Keseluruhan harta atau emas yang kita miliki itu, kita masuk dalam satu kotak, jangan ada yang simpan. Yang dah tak boleh pakai, yang rosak-rosak sikit pun masuk semua, timbang. Kalau ada katakan 800 gram di Perak, tolak 600, baki 200 gram itu darab dengan harga semasa. Harga semasa pun dia tak tentu, turun naik, tapi kebanyakan harga emas dia akan sentiasa naik dan naik menjulang. Harga nilai duit pula turun. Tuan-tuan, kalau banyak duit jangan simpan kat bank lah, belikan emas, dia akan sentiasa naik harga dia. Duit ada kemungkinan satu hari esok macam kertas dia, tak ada nilai langsung. Tapi kalau emas dia akan tetap naik. Baik, bahkan apa lebih daripada uruf tadi, darab dengan harga semasa, kemudian darab dengan 2.5%, darab dengan 2.5% atau persen, maka itulah dia kadar zakat. Kira sendirilah tuan-tuan. Tapi nak ingatkan kepada mana-mana wanita sana yang ada banyak emas, berhati-hati. Bimbang kalau kita dah melebihi urufnya tapi tidak dikeluarkan zakat. Yauma yuhma jibahuhum wa junu yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Yang lebih itu tuan-tuan, kalau tidak akan zakat, pastilah akan apa yang berlaku pada ayat yang saya sebut tadi. Yang lebih itu nanti akan dicairkan oleh Allah sehingga menggelegak, kemudian dituang pada wajah mereka itu, dahi mereka, rusuk mereka, tulang belakang mereka. Hadza ma kanastum, saya dikatakan kepada mereka, inilah dia benda yang kamu simpan dahulu. Kamu ada perhiasan lebih daripada urufnya, tapi kamu tidak keluarkan zakat, kamu simpan juga. Rasakan, fadhuku bima kuntum taknizun, rasakan apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah. Itu di emas dan perak. InsyaAllah kita akan jumpa lah esok macam mana nak keluarkan setiap satu ini. Yang ketiga, tanaman, iaitu biji-bijian yang mengenyangkan. Qutun asasiyun, makanan biji-bijian yang menjadi makanan asasi. Gandum di negara Arab, kita padi, dan setengah negara jagung. Orang yang wajib keluarkan zakat. Bukan jagung muda tu, petik-petik rebus jual itu tak ada. Jagung yang tua, yang sudah dileraikan daripada tongkolnya itu dikira untuk dikeluarkan zakatnya. Padi bukan zakat beras ya, zakat padi. Sebab tak ada orang yalah beras kita makan apa tuan-tuan ya? Makan nasi ya. Bagus. Kita tak makan beras, kita makan nasi. Tapi nasi itu berasal daripada beras itu berasal daripada padi. Padi itu adalah qutun asasiyun, sumber makanan asasi bagi negara kita. Maka wajiblah keluarkan zakat. Pandangan mazhab Syafi'i. Ada pandangan mazhab yang lain, apa seaneka tanaman apabila sampai musim menuainya wajib keluarkan zakat. Tanam pisang wajib keluarkan zakat, tanam mempelang wajib keluarkan zakat, apa juga. Tapi mazhab Syafi'i letakkan sebagai makanan asasi yang mengenyangkan, lagi tahan lama disimpan. Pelam masak, berapa lama boleh simpan? Boleh simpan setahun.
Habislah. Dia sudah berbuah lah lagi, dia sudah hidup dan berbuah lagi dah. Jadi berbeza-beza pandangan ulama mazhab. Konteks yang kita baca ialah mazhab Asy-Syafi'i, tanaman-tanaman iaitu biji-bijian yang mengenyangkan. Yang keempat, buah-buahan iaitu tamar dan anggur yang kering. Kismis ya, dalam bahasa kita anggur kering itu kismis. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tamar pun menjadi makanan yang asasi juga di negara Arab. Ya, dia tak makan apa-apa. Satu ketika Nabi hantar 30 orang tentera untuk jaga sepadan negara di tepi jalan, di tepi laut. 30 orang dalam masa sebulan. Makanan yang dibawa ialah sekarung tamar. Sahabat-sahabat macam yakin tak yakin je. Ini cukup ke sebulan 30 orang makan segini? Rupanya dengan kehendak Allah tak luak sikit pun. Sampai di sana, di tepi laut sana, dia macam nampak satu bukit, membukit gitu. Tak tahu apa benda. Lalu dia dekatnya, rupa-rupanya seekor ikan sudah mati terdampar di tepi pantai itu. Oh, dia jumpa dengan ikan, lupa buah tamarnya. Hari-hari dia makan ikan, dibakar, dimakan kan, tak habis, bawa balik. Sebulan makan seekor ikan 30 orang tu tak habis, betapa besar. Sekali balik sampai ke Madinah, ahli keluarga dia tu macam tak kenal. Masa pergi dia kurus-kurus belaka. Sebulan dia balik gemuk-gemuk badannya, pelantak ikan dah. Tapi nak kata tamar tu menjadi asas, makanan asas kata mereka yang Nabi bekalkan untuk 30 orang tu. Jadi tu wajib keluarkan zakat apabila sudah cukup nisab dan haul. Yang kelima, mata benda perniagaan ataupun barang-barang perniagaan yang halal. Apa juga jenis perniagaan yang halal, hatta meniaga pasir sekalipun, meniaga batu bara sekalipun, barang-barang perniagaan bila juga sudah cukup setahun, hendaklah dijumlahkan barang-barang yang sudah menjadi miliknya itu yang belum dijual, dan keuntungan yang sudah dikumpulkan semua sekali, darab dengan 2.5%. Itu saja 5 benda yang wajib dikeluarkan zakat mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Adapun di negara kita sekarang ini, dia sudah carca marba sedikit tentang pengurusan zakat ini. Ada negara yang tambah lagi satu benda, iaitu zakat pendapatan. Pendapatan ni cukai, tapi dijadikan pula, tak macam mana ramai orang Islam yang pandai bijak-bijak dari sudut ekonomi, dia nampak kat situ dah, oh ini boleh jadikan, pendapatan ini boleh jadikan sumber zakat. Kemudian dibawa ke mesyuarat ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan, lulus zakat perniagaan atau zakat gaji ni lulus, tapi praktikalnya yang menerima hanya Selangor dengan Johor je. Lain-lain negeri tolak. Ni tak ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Termasuk Perak, tak ada zakat. Ada tak Perak zakat gaji? Tak ada kan? Saya mengajar dulu kat Selangor, bukan besar sangat gaji pun, sangat ramai. Naik kenderaan motor Vespa je kadang-kadang pun kena zakat, sebab dikira pendapatan kita tu setahun, kemudian dipotong zakat. Macam mana nak ngelak? Tak apalah, sedekah, walaupun dia kata zakat tapi niat kita itu sedekah sunat ajalah, sebab dia tak ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Almarhum Datuk Harusannya bagus, dia tegas, Perak tidak akan mau terima benda ini sebab dia tak ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Zakat itu pendapatan, zakat gaji. Kalau nak, gaji itu disimpan dahulu cukup setahun sampai nisabnya, baru boleh zakat, dikeluarkan zakat. Itu bukan zakat pendapatan, bukan zakat gaji, tapi zakat simpanan. Bila zakat simpanan tu ada, zakat simpanan adalah zakat yang kedua.
Wallahu alam bisawab. Cukuplah ya kali pertama ni. InsyaAllah pada Senin akan datang, bulan depan Ramadan tuan-tuan ya, kita tangguh. Bulan Syawal pun ditangguh jugalah, sebab kita tengah-tengah nak seronok nak raya ataupun belum raya lagi, tak tahu. Maknanya lepas daripada Syawal insya-Allah kita jumpa lagi lah. Wallahu alam bisawab. Cumanya kuliah duha mungkin ada lah kot, sebab dia siang, tak ada masalah lah. Jadi minggu hari Selasa, hari Senin, minggu kedua dan ketiga kuliah duha. Kitabnya ialah Babus Solah. Tuan-tuan bolehlah untuk datang sama-sama murajaah tentang sembahyang ini. Walaupun kita dah habis baca, tapi pihak wanita dia nakkan juga haknya untuk murajaah tentang sembahyang. Maka kita gunakan kuliah duha itu atau jilid yang kedua, Babus Solah. Wallahu a'lam bishawab. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Dan kita tangguh majlis dengan membaca istighfar kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.